Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar subjek Pendidikan Islam tahun 1. Okey, murid-murid boleh buka muka surat 92. Okey, tajuk kita hari ini ialah Unit 2, Kebersihan Amalanku. Kebersihan Amalanku di bawah bidang ibadah. Okey, sebelum tu, di dalam tajuk kebersihan amalanku, kita akan belajar tentang istinja. Okey, mula sekali kita kena tahulah apa maksud istinja. Okey, kita tengok nombor 1 ni. Okey, dengar Ustazah baca ya. Istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Semula, istinja adalah menghilangkan najis yang keluar daripada kubul dan dubur dengan menggunakan air atau benda-benda kesat atau dengan kedua-duanya sekali. Hukum beristinja adalah wajib. Ya, istinja, apa maksud istinja adalah menghilangkan najis, kotoran yang keluar daripada kubur dan dubur. Apa maksud kubur dan dubur? Yang keluar daripada kita punya kemaluan, daripada depan, kemaluan depan kita dan kemaluan belakang kita, iaitu kita membuang air kecil dan membuang air besar. Maksud kita menghilangkan air kecil kita dan kita menghilangkan air besar kita dengan cara beristinja. Macam mana caranya? Dengan menggunakan air atau benda-benda kesat. Apa maksud kesat? Kesat ni adalah benda-benda yang kering, yang kasar, kesat. Okay. Atau kedua-duanya, kita boleh guna benda kesat dan juga air sekali. Okey, hukum beristinja adalah wajib. Ya, istinja adalah wajib. Maksudnya kalau kita buang air kecil atau buang air besar, wajib basuh. Wajib kita hilangkan najis tu. Kalau kita pergi tandas, kita buang air kecil atau air besar, kita wajib bersihkan. Jangan main keluar je tandas macam tu. Tidak elok. Okay, kita tengok perbualan di bawah ni. Okay, yang pertama ni, cikgu, saya mahu buang air besar. Bagaimana saya mahu beristinja? Di kawasan ini tiada air. Cikgu dia jawab, Ahmad, istinja bukan sahaja menggunakan air. Kita juga boleh menggunakan benda-benda kesat seperti batu dan tisu. Okay, ini situasi di mana dia pergi berkemah di hutan. Tapi dia nak membuang, dia nak buang air kecil dan nak buang air besar. Tapi tak ada air. Okay, cikgu dia kata, nak istinja bukan guna air sahaja. Kalau tiada air, boleh guna benda-benda kesat. Okey, contoh benda-benda kesat adalah batu, tisu, daun kering, kulit kayu. Itu adalah benda-benda yang kesat. Okey, kita teruskan kepada cara beristinja. Cara istinja, macam mana cara kita nak menghilangkan kotoran daripada kubur dan dubur. Okey, sambung yang tadi, nombor 3. Jika kita menggunakan air, cara beristinja ialah gunakan tangan kiri ketika beristinja. Kalau kita nak basuh kubur dubur kita kena guna tangan kiri. Sebab apa? Tangan kiri ni adalah tangan untuk membersihkan dubur dan kubur kita. Kalau tangan kanan kita buat guna makan. Kita makan guna tangan kanan. Takkan kita nak guna tangan kanan juga untuk membersihkan kotoran? Geli tak? Geli kan? Jadi tangan kanan untuk makan, tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Okey, sambung. Yang kedua, bersihkan kubur atau dubur dengan air mutlak. Kita dah belajar air mutlak kan? Air mutlak ada 7 jenis. Okey, jika menggunakan benda-benda kesat. Okay, ni kalau kita guna benda kesat, tadi guna air, ni guna benda kesat pula. Sapu kubur dan dubur 3 kali sapuan dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Jika menggunakan benda-benda kesat, sapu kubur dan dubur 3 kali sapuan.
dengan menggunakan benda-benda kesat yang bersih dan kering pada setiap sapuan. Maksudnya bila kita membuang, ambil contoh tiada air, kita tiada air. Kita ambil contoh, kita ada tisu. Ambil tisu, kita sapu kemaluan kita 3 kali sapuan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Lepas tu kita guna bahan yang kesat tu. Bahan tu mestilah bersih. Janganlah dekat tisu tu awak dah sapu benda lain, awak dah sapu contoh kotoran dekat tempat lain, awak guna dekat tempat lain juga. Tak boleh, kena yang bersih. Seterusnya, jika menggunakan benda-benda kesat dan air, maksudnya kalau guna dua-dua, kita guna sekali benda kesat pun kita guna, air pun kita guna. Caranya adalah gunakan benda kesat terlebih dahulu, diikuti dengan air. Maksudnya guna benda kesat dulu. Contoh, kita guna tisu, kita sapu dulu 3 kali tadi. Sapu pada tempat yang kotor 3 kali, kemudian basuh dengan air. Di sini kita teruskan. Antara kelebihan beristinja, yang pertama, ibadah solat diterima, kesihatan terpelihara, terhindar daripada penyakit dan dikasihi Allah. Kita teruskan pada muka surat 94. Muka surat 94 tajuknya adab qada hajat. Adab qada hajat. Maksud adab qada hajat, adab kita nak membuang lah. Kita nak membuang kotoran kita daripada kubur dan tubuh. Kita nak buang air kecil, kita nak buang air besar. Ada adab juga. Kita tak main masuk je tandas macam tu. Yang pertama, adab sebelum. Maksudnya sebelum kita nak membuang, ni sebelum dia. Macam mana adabnya? Yang pertama, tidak membawa nama Allah. Maksudnya kita tak bawa Al-Quran, kita tak pakai pakaian yang ada nama Allah. Maksudnya apa-apa yang ada nama Allah dekat kita, kita kena letak di luar tandas. Tidak membawa nama Allah. Yang kedua, memakai alas kaki. Maksudnya memakai selipar. Tandas kotor kan, betul tak? Sepatutnya kita kena pakai alas kaki lah, pakai selipar. Seterusnya menutup kepala. Menutup kepala ni boleh tutup kepala dengan contohnya kain tuala. Yang keempat, membaca doa masuk tandas. Membaca doa masuk tandas. Yang kelima, melangkah masuk dengan kaki kiri. Melangkah masuk dengan kaki kiri. Itu adalah adab sebelum. Kita teruskan dengan adab semasa qada hajat. Ini adalah semasa. Semasa kita membuang, semasa kita sedang membuang. Yang pertama, tidak bercakap, makan atau minum. Maksudnya jangan bercakap, jangan makan dan jangan minum. Mana kita boleh makan dengan minum dalam tandas kan? Geli tak? Tandas tu kotor, kita makan pula dalam tu. Tak boleh. Yang kedua, tidak membuang air merata-rata. Maksudnya kita tak membazir lah. Jangan tengah membuang tu buang air situ, buang air sini, biar paip terbuka. Jangan macam tu. Maksudnya bila gunakan kemudahan di tandas, air jangan membazir. Seterusnya, adab selepas. Tadi semasa, ni dah lepas, kita sudah membuang. Adab selepas qada hajat. Yang pertama, membaca doa keluar tandas, melangkah keluar dengan kaki kanan. Membaca doa keluar tandas, melangkah keluar dengan kaki kanan. Tadi masuk tandas guna kaki kiri, keluar tandas guna kaki kanan. Tadi sebelum qada hajat kita kena baca doa kan? Baca doa sebelum memasuki tandas. Ini adalah doa masuk tandas. Dengar Ustazah baca. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maksudnya, Tuhanku, aku memohon perlindunganmu dari keburukan dan kekotoran. Doa selepas keluar tandas. Doa selepas keluar tandas. Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Alhamdulillahillazi azhaba anni adza wa afani. Maksudnya, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit daripada aku dan menyihatkan aku.
rumusan pembelajaran kita pada hari ini. Islam sangat mementingkan kebersihan. Kita hendaklah beristinja dengan sempurna. Okey, diharap murid boleh faham apa itu istinja, cara kita beristinja, adab qada hajat. Syukran jazilan anda istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.